Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Hazwan Hairul dalam 15 minit MMTV edisi 29 September 2022. Persaingan sengit khususnya bagi permohonan program kompetitif di Universiti Awam antara punca seramai 20,732 calon layak dan melepasi syarat am gagal mendapat tawaran kali pertama ke universiti yang diumumkan pada 25 September lalu. Persaingan bagi 10 program kompetitif menyaksikan sekurang-kurangnya 3 kali ganda jumlah permohonan berbanding penawaran tempat. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Profesor Datuk Dr. Husaini Omar berkata, pihaknya menerima sebanyak 115,477 permohonan daripada calon lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM atau STARAF. Namun hanya 90,745 calon layak dan melepasi syarat am berbanding 71,615 kapasiti tempat yang disediakan di 20 Universiti Awam bagi kemasukan sesi akademik 2022-2023. Daripada jumlah keseluruhan permohonan itu, sebanyak 48,665 calon kategori STPM matrikulasi asasi, 2,964 Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan 19,976 calon diploma atau STARAF. Bagaimanapun, mereka yang gagal dalam permohonan kali pertama itu boleh membuat rayuan yang masih dibuka sehingga 5 Oktober nanti. Pelajar dan ibu bapa meluahkan rasa marah berikutan kegagalan anak-anak mereka mendapat tempat di Universiti Awam walaupun memenuhi syarat kelayakan ditetapkan oleh IPTA. Pendedahan mengenai jumlah permohonan dan tempat sebelum ini menimbulkan persoalan mengenai usaha bagi memperbanyakkan tempat bagi menampung lebih ramai pelajar yang layak. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan untuk bertanding dan merampas kerusi parlimen yang disandang oleh individu yang mengkhianati PKR dan Pakatan Harapan selepas PRU ke-14 4 tahun lalu. Anwar berkata, pertimbangan tersebut termasuk sama ada bertanding di kerusi Parlimen Gombak atau Ampang sekiranya diputuskan oleh parti. Beliau yang juga Presiden PKR bagaimanapun tidak menyatakan secara spesifik mengenai kerusi Parlimen yang menjadi perhatiannya, namun menumpukan kepada kerusi yang memberikan kelebihan tambahan kepada PKR dan PH. Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, Datuk Zuraida Kamarudin, Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan beberapa ahli parlimen lain adalah beberapa pemimpin PKR yang meninggalkan parti itu selepas langkah Sheraton yang menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan kira-kira 3 tahun lalu. Berita selanjutnya, gara-gara mempertahankan maruahnya, seorang remaja perempuan berdepan hukuman mati oleh Mahkamah Magistrate selepas didakwa membunuh teman lelakinya di sebuah hotel di Taman Mount Austin pada 20 September lalu. Tertuduh Sim Hyu Ying, 19 tahun, didakwa dengan niat membunuh seorang lelaki bernama Yap Kelly, 29 tahun pada pukul 8 malam. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati sekiranya disabitkan bersalah. Mahkamah menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 6 Disember depan bagi penyerahan laporan kimia dan laporan bedah siasat. Difahamkan remaja berkenaan bertindak demikian semasa menentang kemahuan mangsa iaitu teman lelakinya yang mahu mereka melakukan hubungan seks tanpa kerelaan. Remaja berkenaan kemudiannya memaklumkan kepada keluarganya berhubung kejadian tersebut sebelum pihak keluarga membuat laporan polis. Seorang wanita warga Pakistan yang tular dalam sebuah video yang dikatakan cuba menculik seorang kanak-kanak di Genting Highlands dibentung dihadapkan ke Mahkamah Session Raub hari ini. Wanita itu, Bibi Nasihat, 42 tahun, hadir ditemani suaminya dan seorang saudara lelaki serta seorang rakan wanita diwakili Peguam Amir Khushairi Muhammad Tanusi. Bagaimanapun, tiada pertuduhan dibacakan dan tiada pengakuan direkodkan di hadapan Hakim Mahkamah Session Raub Ahmad Faizah Yahya berikutan tertuduh tidak memahami bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Ahmad Faizah memutuskan tertuduh diikat jamin sebanyak RM3,000 dengan seorang penjamin selain meminta tertuduh menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai. Hakim turut memutuskan 1 November sebagai tarikh semula sebutan kes. Kakinya membawa kepuasan tak terhingga. Nikmati kepuasan hari ini.
Gajinya puas. Kita kembali lagi. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, sedang menimbang mekanisme terbaik bagi memastikan semua mangsa banjir mengikut arahan pihak berkuasa, terutama berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pelaksanaan Operasi NADMA, Mior Ismail Mior Hakim berkata, kedegilan mangsa banjir berpindah ke PPS dan pulang ke rumah sesuka hati sebelum bah surut merupakan cabaran terbesar operasi menyelamat saban tahun. Katanya isu ini perlu diberikan perhatian kerana melibatkan aspek keselamatan. Malah 2 kes kematian yang berlaku di Selangor pada tahun lalu disebabkan mangsa banjir berpatah balik ke rumah tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Tambahnya lagi, 2 perkara utama yang mahu dikuatkuasakan ialah mewajibkan mangsa banjir berpindah ke PPS dan memastikan golongan terbabit tidak pulang ke rumah sesuka hati tanpa menghiraukan keselamatan diri. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Datuk Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalil memberi penekanan terhadap isu mangsa enggan berpindah terbabit yang telah menyukarkan operasi banjir saban tahun. Kes demam denggi pada Minggu Epidemiologi ke-38 iaitu dari 18 hingga 24 September tahun ini meningkat kepada 1,553 kes berbanding 1,363 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, peningkatan itu menjadikan kes demam denggi yang dilaporkan sehingga kini adalah 42,084 kes berbanding 19,423 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Beliau berkata kes kematian akibat komplikasi denggi juga meningkat kepada 24 kes berbanding 13 kematian akibat komplikasi bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Sementara itu, Dr. Nur Hisham memberitahu musim hujan yang berselang-seli dengan cuaca panas antara faktor bagi nyamuk Aedes membiak lebih pantas. Beliau juga menasihatkan supaya orang ramai memastikan kawasan berdekatan perumahan seperti taman rekreasi dan tanah lot kosong tidak mempunyai longgokan bekas yang berpotensi pembiakan nyamuk Aedes dengan menjalankan gotong royong melupuskan barang tidak terpakai di kawasan kejiranan. Seramai 14 individu dipercayai menjadi ahli sindiket pemerasan membabitkan ugutan penyebaran video bogel melalui media sosial ditahan polis. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, kesemua individu berusia antara 23 hingga 60 tahun itu adalah warga tempatan dan ditahan di sekitar negeri ini, Johor, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur. So pada 16 dan 15 September, satu operasi khas telah dijalankan oleh bahagian Konsulat Judi dan Maksiat B7 JSJ Pulau Pinang menjalankan tangkapan terhadap individu yang disyaki terlibat dalam sindiket pemerasan dan melalui media sosial yang melibatkan kerugian keseluruhan dianggarkan berjumlah RM306,101 keseluruhannya. Kita kembali untuk berita seterusnya. Taufan Ian melanda pantai barat daya Florida di Amerika Syarikat ketika ribut itu bertambah kuat ketika menghampiri perairan Teluk Meksiko. Kemunculan Taufan Ian selepas Taufan Fiona dengan ribut kuat mengorbankan lebih 10 nyawa selain bekalan elektrik terputus dan kerosakan besar kepada kawasan kediaman seperti perniagaan di Puerto Rico, Republik Dominikan dan Kanada. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden yang telah mengisytiharkan darurat berikutan ancaman taufan di Florida telah mengarahkan Jabatan Keselamatan Tanah Air dan Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan FEMA menyelaraskan bantuan bencana dan membengkalkan bantuan. Selasa lalu, Taufan Ian mengakibatkan bekalan elektrik terputus di seluruh Cuba dan memusnahkan sejumlah ladang tembakau utama selepas angin kencang membadai bahagian barat negara itu. Puluhan ribu penduduk dipindahkan dan sebahagian lain sudah meninggalkan kawasan terbabit sebelum ketibaan taufan yang menyebabkan banjir.
Gardenia membawa kepuasan tak terhingga. Nikmati kepuasan hari ini. Gardenia Puas. Kita kembali lagi. Penyanyi rap terkenal kelahiran Amerika Syarikat, Coolio, dilapor meninggal dunia hari ini. Mengesahkan berita sedih ini, pengurusnya Jares Pose yang memberitahu Coolio yang terkenal dengan lagu Gangster Paradise ditemui tidak sedarkan diri di bilik mandi ketika berada di kediaman rakannya. Punca sebenar kematian Coolio yang berusia 59 tahun masih belum didedahkan, namun ia mungkin berkait rapat dengan serangan jantung. Coolio memulakan karier nyanyian pada era 80-an dan kedudukannya sebagai penyanyi rap terus kukuh selepas rakaman lagu hit Gangster Paradise pada tahun 1995. Sepanjang kariernya selama 4 dekad, Coolio telah merakam 8 album studio dan memenangi Anugerah Muzik Amerika AMA dan 3 Anugerah Muzik Video MTV. Malaysia kini memasuki fasa pemulihan selepas melalui kemelisitan pada 2020 dan 2021. Pakar ekonomi dari Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Datuk Barjoyai Bardai berkata, meskipun blok barat terutama negara-negara maju dijangkakan terdedah kepada kemelisitan ekonomi, namun Malaysia tidak semestinya terdedah kepada risiko sama. Katanya setiap negara akan mengalami kemelisitan setiap 10 tahun. Tiada pengecualian, cuma it is a matter of degree, perihal tahap berapa kuat kemelisitan tersebut. Namun Bajoya berkata kemelisitan ekonomi di barat mungkin akan memberi kesan secara tidak langsung kepada Malaysia dalam beberapa bentuk. Seorang lagi penganalisis berkata Malaysia sebagai negara yang mengamalkan perdagangan terbuka akan menerima tempias kemelisitan ekonomi di barat berikutan negara ini adalah negara pengeksport dan negara-negara maju ini adalah rakan utama dagang Malaysia. Pertemuan dua hala Malaysia dan China hari ini mencapai persetujuan meningkatkan 6.7% jumlah kekerapan penerbangan iaitu kepada 30 perjalanan setiap minggu dalam usaha memulihkan sektor penerbangan awam. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, kedua-dua negara juga bersetuju untuk menyediakan ruang yang secukupnya untuk peningkatan penerbangan kelak. Sejak tahun 2009, China menjadi rakan perdagangan terbesar Malaysia dan kekal selama 13 tahun sehingga kini. Tambah Wee lagi, pemulihan penerbangan awam di rantau Asia Pasifik sangat bergantung kepada pasaran China yang menyumbang kepada 20% daripada pasaran global pra-pandemik. Kita ke berita sukan. Pemain tengah Kuala Lumpur City, Ryan Lambert meledak hat-trick untuk membantu kemenangan 5-0 ke atas Sarawak United FC di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Kemenangan itu pastinya memberikan suntikan motivasi terbaik buat skuad warga kota menjelang pertembungan dengan klub dari Uzbekistan Sogdiana Jizak di pentas final antara zon Piala AFC minggu depan. Walaupun perlawanan terpaksa dihentikan selepas minit ke-17, ekoran masalah lampu limpah memperlihatkan aksi seimbang baik Kuala Lumpur City FC selaku tuan rumah mahupun Sarawak United FC. Sementara itu, 3 mata diraih The Hawks membolehkan skuad bimbingan Boyan Hodak memintas Kedah Darul Aman FC untuk menghuni tangga kelima selain menghadiahkan kekalahan keempat buat skuad The Crocs dalam 5 aksi terakhir. Baiklah, sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 30 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan juga menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Hazwan Hairul. Assalamualaikum dan salam sejahtera.